استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ni dapat lagi kita menyambung dan meneruskan kuliah kita, ya, kuliah berkitab kita, iaitulah perkara-perkara masalah imam dan makmum dan sebagaimana lazim, ya. Mari kita lihat dan mari kita talaah kepada kitab yang kita guna pakai, iaitulah pada muka surah 4, yang masalah yang ke-10. Qala musannifu, menghadirkan niat menjadi makmum, bagi sembahyang berjemaah. Nah, dia ada dua keadaan, sama ada seorang tu dia jadi imam atau jadi makmum. Kalau tak ada niat dua-dua, jadi tak dapat berjemaah. Imam, dia jadi imam tapi tak niat imaman kan, maka imam tu jadi sembahyang seorang walaupun diikuti oleh ramai orang. Jadi makmum semua dapat pahala berjemaah, imam tak dapat sebab tak niat. Makmum begitu juga, bila berjemaah, niat makmuman, barulah dia dapat pahala berjemaah. Jadi kalau sekiranya dia tak niat berjemaah, dia jadilah sembahyang seorang diri, sah ikutannya, tak sah penantiannya, tak menjadi masalah lah, tapi rugi. Sebab maksud daripada berjemaah itu iaitu mendapatkan gandaan pahala, terutama pahala sembahyang tu kan. Jadi kalau tak ada niat, rugi. Menghadirkan niat menjadi makmum. Apabila makmum itu menghadirkan di dalam hatinya, dalam hati ketika kita bertakbir, takbiratul ihram, iaitu 3 perkara tersebut, iaitulah aku sembahyang fardu maghrib kan, kemudian makmuman, mengikut imam atau menjadi makmum boleh je, tak jadi masalah, menjadi makmum pun boleh, mengikut imam pun boleh, kerana maksud sama je. Situ letak. Adapun sunat apa tu, 3 rakaat kerana Allah tu sunat. Terutama sekali niat jadi makmum ni mesti ataupun tak dapat tidak, jadi hukumnya wajib bila? Ketika sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tidak sah kalau tidak diniatkan makmuman ataupun imaman. Sembahyang fardu sah, cuma dia tak dapat pahala berjemaah. Sembahyang Jumaat tidak sah, kerana syarat bagi sembahyang Jumaat mesti berjemaah. Tu jangan lupa lah tu. InsyaAllah kita tak lupa ya. Jadi maknanya menghadirkan niat makmuman mengikut imam tu dalam takbiratul ihram. Makna disertakan dengan qasad aku sembahyang ta'arud fardu, ta'ayyun, maghrib, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Maka hendaklah juga maka hendaklah juga ia menghadirkan niat menjadi makmum ataupun mengikut imam. Di samping 3, kita kata 3 intipati daripada niat itulah aku sembahyang kan.
Ya, kemudian fardu, kemudian maghrib. Itu 3 lah intipati dia. Dah makmum mengikut imam, ya. Ini syarat, ya, prasyarat bagi mendapat ataupun diiktibarkan mengikut itu. Tak diiktibarkan. Tetapi boleh bagi imam. Special bagi imam. Dia tak niat, dia lupa niat umpama imam pada rakaat pertama. Maka rakaat kedua dia teringat, tadi lupa nak niat. Dia boleh berniat menjadi imam pada rakaat kedua, pada rakaat ketiga, pada rakaat keempat. Syarat ketika berdirilah. Kan? Maka dikira, diiktibarkan, ya, berjamaah bagi imam apabila dia berniat menjadi imam. Walaupun pada rakaat yang kedua, ketiga atau keempat. Cuma pahala berjamaah tu mengikut masa yang dia berniat lah. Kalau dia berniat rakaat kedua, rakaat pertama sembahyang seorang, rakaat kedua dapat berjamaah, seterusnya kan. Kalau dia niat rakaat ketiga jadi imam, 2 rakaat yang dulu tu seorang lah. Tak sah ke? Sah, tak ada masalah, ya. Menyalahi makmum kalau dia tak niat pada takbiratul ihram makmuman, dia tak boleh niat lagi dah pada rakaat kedua, ketiga, keempat. Tak boleh dah. Dia niat pun tak jadi. Dia mesti pada permulaan, pada takbiratul ihram. Tak. Kalau imam tak apa. Special case imam. Imam boleh. Namanya pun imam kan. Tak. Ya. Tapi lah saya kira je lah. Kalau jadi imam atau jadi makmum, kita niat imam ataupun makmum pada takbiratul ihram tu lah. Kita nak seluruh semayang tu berjamaah. Tak. Okey. Jadi maknanya menghadirkan niat menjadi makmum tu mestilah. Ya, terutama sembahyang Jumaat. Kalau umpama kalau kita niat, kalau kita sembahyang Jumaat, kita niat takbiratul ihram tanpa niat makmum, maka tak sah. Tak sah terus. Jadi kalau habis macam mana? Takbir semula dan kita niat dalam tu makmuman. Barulah diiktibar, dikira. Tak. Kerana syarat bagi sembahyang Jumaat mesti wajib berjamaah. Tak. Begitu juga apa yang mesti kita niat dalam takbiratul ihram supaya terbilang ia. Iaitulah qasar. Qasar dan juga jamak pada sembahyang, jamak jamak ada qasar tu mesti kena ada dalam takbiratul ihram. Aku sembahyang fardu zuhur qasar ataupun aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Tak apa. Ya, tak sebut qasar pun tak apa, tapi bila sebut 2 rakaat jadilah qasar. Makmum jamak boleh kita niat dalam takbiratul ihram. Boleh kita niat ketika selesai membaca Fatihah atau sebelum Fatihah, ataupun selagi kita dalam sembahyang pertama kita boleh berniat jamak. Qasar tak boleh. Qasar mesti dalam takbiratul ihram. Andai kata kita lupa berniat qasar dalam takbiratul ihram, aku sembahyang fardu zuhur kan, umpamanya kan dia tak sebut rakaat, dia tak sebut qasar, aku sembahyang fardu zuhur ya, kerana Allah. Jadi dia wajib menyempurnakan sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia tak boleh qasar dah lah. Tu ya. Jadi benda perkara yang patut letak pada takbiratul ihram kena letak situ. Jadi itu kata tadi imam ataupun makmum kan, kemudian Jumaat, kemudian qasar. Qasar tu mesti letak dalam takbiratul ihram. Kalau lepas takbir baru teringat nak qasar, maka tak boleh qasar. Melainkan apabila kita membatalkan sembahyang, tu lain ceritalah, kita niat balik. Sama Jumaat tadilah, Jumaat tak sah terus. Daripada kita takbir sampai salam tak sah terus Jumaat kita kalau kita tak niatkan imam ataupun makmum. Okey, kalau sembahyang fardu tak apa. Tak niat makmum, jadilah dia sembahyang seorang diri dalam keadaan dia berjemaah. Dia sembahyang seorang dia tak niat apa, tak niat makmum kan. Jadi rugi. Baik, okey itu dia.
Kemudian yang ke-11 pula. Mari kita tengok. Mendapat fadilat takbiratul ihram. Nah, ni. Satu hal, satu perkara yang apabila kita cermat ataupun kita berhati-hati, dapatlah kita fadilat. Fadilat takbiratul ihram. Dia ada kelebihan. No, siapa yang dapat takbiratul ihram bersama imam. Bersama ni mana apa? Selesai imam takbir, kita pun takbir segera. Kerana besar pahalanya. Dan banyak kelebihannya. Tambah pula kalau sekiranya yang bertakbir itu adalah Nabi sendiri. Sebab tu para sahabat dia sangat pelihara jaga waktu sembahyang. Dia amat menyesal dan rasa rugi sekiranya tidak mendapat takbiratul ihram dengan Nabi. Tak pernah saya cerita, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia kerana luput takbiratul ihram dengan Nabi, maka dia infak segala harta yang yang dimilikinya daripada barang-barang dagangan, sekian banyak diinfak pada jalan Allah. Kan dengan sebab harta tu aku jadi lalai, aku jadi takhir daripada takbiratul ihram bersama Rasulullah. Dia tanya juga Nabi, boleh ke kalau sekiranya aku sedekah sekian-sekian harta, adakah dapat menampung dan boleh cover balik tak, counter balik tak, yang luput takbiratul ihram? Nabi kata tak dapat. Walaupun seisi dunia kamu jadikan taruhan, tak dapat. Makna kelebihan takbiratul ihram dengan Nabi itu sangat besar. Kita takbiratul ihram dengan imam. Tak, dengan imam. Maknanya imam sudah takbir, kita pun segera takbir. Baik, apabila imam mengangkat takbiratul ihram. Mengangkat mana bacalah. Angkat tu angkat tangan, takkan angkat takbir kan. Tapi tak apa. Boleh juga lah angkat takbir kerana dalam masa bertakbir sunat mengangkat akan kedua tangan kan. Iaitu takbiratul ihram yang mula-mula, yang terawal tu ketika nak semayang, nak masuk semayang. Maka disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram, segera. Jadi jangan lama-lama. Jangan lambat-lambat, jangan takhir-takhir. Kalau tak ada hal kita, tak ada masalah, kita segeralah. Melainkan kalau sekiranya memang lewat, memang terlambat kan, tak, tu tak apalah tapi sebaik-baiknya dapat takbiratul ihram. Dan imam sebelum nak takbir tu palinglah sikit, tengok dah ready ke makmum. Tak, kalau dah ready okey. Takbir terus. Jadi selepas takbir imamnya, makna makmum sunat takbiratul ihram selepas sempurna takbir imamnya. Sempurna makna dengan imam menyelesaikan sebutannya. Allahu Akbar. Dah bar tu makna okey, sempurnalah. Dan dalam bab takbir, dalam bab tangan pun yang afdal, yang utamanya makna kita bila dah bar tu tangan pun dah letaklah. Jangan duk gagau-gagau lagi kan. Belum dah. Tangan dah berhenti, mulut dah berhenti. Bar tak. Sebab tu dalam masalah memang sebenarnya sunatnya segera tanpa dipanjangkan. Allahu Akbar. Okey tu. Tapi kalau sekiranya imam tak panjang, tak apa. Tak jadi masalah. Yang sunatnya pendek kan, tapi payah sikit. Kenapa? Maklumlah kalau kita buat nisbah kereta lama nak masuk gear payah. Kuk tak boleh masuk gear. Sama juga kita kata nak takbir syarat-syarat dia jadi lambat sikit. Maka ketika itu harus dipanjangkan takbir tersebut pada lafaz Allah itu, jangan lafaz akbar tu lafaz yang boleh kita harus memanjangkan mat tu pada lafaz Allah. Allah tu yang boleh panjang. Sehingga disebut dalam kitab Hidayatus Sibyan 14 harakat. 14 harakat ni mana gerak anak jari Allah. Tu habis. Dah 15 tu. Tu jangan terlalu panjang. Kalau panjang lebih daripada 14 harakat batal. Wajib dia takbir semula. Allah. Tu
mesti bar akbar. Tak, boleh. Dalam kitab fiqh disebut gitu. Ngapa diharuskan panjang, kerana maklum diketahui bahawasanya keadaan orang ni berbagai-bagai sifat, berbagai-bagai kelakuan. Tak, ada yang was-was, ada yang confident, ada yang macam-macam. Baru boleh memanjangkan takbir itu. Dan saya kiranya jangan dikuatkanlah, panjang boleh, jangan kuat. Allah, jangan kuat, dah lah panjang kuat pula tu. Imam pun jadi makmumnya kusah. Ganggu kan? Bila bila kita nak baca kita gangguan. Allah panjang. Panjang lagi, kuat lagi. Tak jadi pula tu sekali lagi. Allah itu duduk sebelah pun angin kan. Nak siku je rasa kan. Tak, sungguh. Tu was-was tu kan. Saya kiranya dipeliharakan. Kerana was-was ni memanglah satu hal, satu perkara yang mengganggu. Bukan setakat kepada orang yang nak sembahyang, bahkan orang yang menyebelah pun terganggu juga. Tak? Okey. Baik, jadi maknanya takbiratul ihram makmum itu mesti selesai selepas takbir imamnya. Lepas imam dah bar, baru kita angkat. Sebab tu kita kena standby. Ready kan? Imam Allah. Jangan angkat sekali. Jangan imam Allah, kita Allah juga. Biar dia selesai. Sebab kalau mengiringi tak sah. Dia Allah, kita buat Allah. Tak sah. Mengiringi takbiratul ihram imam tak boleh. Dia mesti nanti nombor 14 tidak sah bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Tak sah. Kata kan? Nombor 14 tu. Kejap lagi kan kita bahas. Jadi maknanya mesti dia dah bar baru kita angkat takbir. Okey. Supaya mendapatlah ia mendapatlah fadilat takbiratul ihram. Fadilat takbir serta imam. Serta tu mana selepas imam takbir kita takbir. Ada fadilat, ada kelebihan. Ada hadis yang mengatakan siapa yang menghadiri takbiratul ihram serta imam selama 40 hari, 40 pagi. Maknanya tak ngapa disebut pagi, dah tak sebut hari. Walibnya kalau maghrib isyak orang boleh hadir, sanggup. Tapi kalau subuh boleh hadir juga, tapi kadang-kadang miss. Kadang banyaknya yang miss kan. Tu. Makna kalau boleh subuh lah insya-Allah. Tak. 40 pagi siapa yang dapat takbiratul ihram sama imam selama 40 pagi niscaya dituliskan untuk dia dua kebebasan. Dua kelepasan, iaitulah kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada sifat munafik. Artinya takkan diseliputi dengan sifat munafik. Apa dia munafik tu? Berdusta kan, cakap berdusta, janji bohong, bohong kan. Kemudian pula amanah khianat. Tak, tu jadi itu sifat-sifat munafik. Jadi Allah Taala pelihara. Jadi syarat jaga takbir itu kalau dapat dengan imam. Tersebut pula di dalam kitab Syarah Asy-Syihab menurut riwayat ada sekumpulan penyamun yang telah menyamun 400 ekor unta. Banyak ni. 4 lori dan 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya. Punya siapa? Milik Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Nabi. Salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi daripada Abu Umamah Al-Bahili. Jadi harta bendanya, harta barang dagangannya telah dirompak. Telah disamun. Lalu beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa yang sugul, yang sedih. Maklumnya hartanya dicuri orang kan. Beliau telah ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah yang telah mendukacitakannya? Nabi tanyalah. Padahal kalau sekiranya dia tak beritahu pun Nabi tahu. Tapi ini ghalib lumrah. Nabi buat tanya. Beliau pun menceritakan peristiwa itu, mana barang-barang dagangan telah disamun.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku fikir engkau duka cita kerana luput takbiratul ihram. Oh, aku ingatkan sedih kamu tu sebab kamu tak dapat takbir dengan aku. Jawab beliau, ya wahai Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu padaku lebih besar daripada kehilangan semua harta ini. Nampak? Walaupun duka cita tapi dia kata kalau yang tak dapat takbir dengan Nabi ni lebih aku sedih, lebih aku duka cita. Bahkan ia lebih besar daripada kehilangan unta sepenuh bumi pun. Nampak itu sifat para sahabat kan? Ya, yang mana yang namanya akhirat, yang namanya kelebihan fadilat, itu lebih diutamakan daripada harta benda dia. Ya, ni sungguh. Ni hati mereka para sahabat, walaupun kita kata ya mereka ni kaya-kaya setengah tu, hartanya banyak melimpah ruah, tapi tak sedikit pun tidak mengganggu ataupun mengendalikan daripada ibadat, daripada mengingati Allah, daripada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka ni para sahabat orang yang ditarbiah langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apa yang Nabi ajar dan Nabi contoh, mereka ikut sepenuh hati kan. Sebab tu sifat hati mereka tu tak. Tu namanya sahabat. Sebab tu kedudukan mereka ni tinggi di sisi Allah. Di kalangan manusia mereka ini adalah orang yang terpilih. Orang yang Allah Ta'ala pilih jadi sahabat. Sebab kedudukan sahabat lebih tinggi daripada wali kutub, lebih tinggi daripada wali ghaus, lebih tinggi daripada wali abdal, lebih tinggi daripada mana-mana wali yang besar. Tinggi kedudukan. Kerana mereka ni orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi kan, menerimakan dakwah yang Nabi bawa. Jadi ini namanya sahabat. Baru ni saya ada ziarah satu makam dekat Barus. Minggu 2 minggu lepas tu kan, 2 minggu lepas. Sepatutnya saya kuliah subuh sini jadi saya beritahu pada kawan kita tu tak dapat kerana pagi subuh saya kena pergi ke LIA. Perjalanan menuju ke Medan. Medan walaupun ialah flight pukul 9 tapi takkan kena pergi awal lah, kena tinggal. Jadi tak dapat lah saya nak kuliah sini pagi tu Saya maklum pada kawan kita tak dapat Saya pergi ke Medan. 5 hari. 5 hari dah Medan, kemudian ke Barus, ke Singkil. Perjalanan kurang lebih 1000 lebih kilometer lah pergi balik antara tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi yang kita pergi, kita berziarah Medan, kemudian ke Tebing Tinggi. Tebing Tinggi situ ada makam seorang ulama besar situ. Nama orang pada Syekh Abdul Wahab Rokan bersilam. Namanya Syekh Datuk Baringin. Baringin ni mungkin daripada kita kata pokok beringin kan. Beringin tak, Datuk Baringin, seorang ulama sufi. Ziarah. Kemudian ada Datuk Bandar. Datuk Bandar Kajum. Namanya Syekh Abdul Karim. Asal daripada Siak. Dia yang membuka dan kita kata membuka dan mengasaskan Tebing Tinggi. Tebing Tinggi itu satu kota yang agak besar yang yang diasah oleh Datuk Bandar Kajum tu. Kemudian terus ke Parapat. Parapat, mana Parapat? Dekat dengan Danau Toba lah. Sebelah sana tu Danau Toba. Kita duduk sebelah sini. Tapi kawasan tu kawasan sejuk. Nak ke Parapat kena lalu kawasan Permatang Siantar kan. Situ memang Batak sesaja. Kalau kita kan Batak, betul Batak, suku Batak kan. Suku Batak ni dia ada 6 suku pertama Batak Angkora. Yang kedua Batak Karo. Yang ketiga Batak Mandailing. Mandailing tu Batak. Yang keempat Batak Pak nama dia. Yang kelima Batak Batak Simalungun. Yang keenam Batak Toba. Jadi mana yang banyak kat Danau Toba tu Batak Toba. Memang banyak.
Yang nama contoh kalau di Malaysia ni Ahmad Tarmimi Siregar. Siregar tu Batak tu. Dia banyak pula daripada Batak yang 6 tu dia ada Nasution dengan kemudian dengan Lubis dengan apa tu semua tu marga dia, marga Batak. Oh saya tahu, saya ingat Batak tu satu Batak Karo banyak rupanya. Kebanyakan orang Batak ni jadi penyanyi, suara sedap. Daripada kecil train nyanyi kat gereja kan. Dan memanglah bila banyak Batak ni banyak yang Kristian. Yang Islam pun ada juga. Yang jadi alim ulama pun ada juga. Batak Mandailing, Syekh Abdul Qadir Mandailing tu. Batak Mandailing tapi jadi ulama besar. Tak, Jadi pergi tidur di Parapat. Kemudian memang kawasan sejuk lah tuan-tuan. Kita kata macam Cameron ke Genting gitu ya. Sejuk. Tak, pagi daripada Parapat tu nak ke Barus lah. Kerana Barus ni salah satu tempat yang memang saya cerita-cerita. Sebelum pandemik dulu, 2020 saya nak pergi. Dah beli tiket siap bulan April. Tiba-tiba bulan Mac lockdown. Tadi tak boleh pergi. Sampailah sekarang 2022, 2 tahun setengah. Barus. Jadi daripada nak pergi ke Barus ikut jalan darat lah. Tapi kerana pagi itu semalam tu hujan lebat jadi tanah longsor. Tanah runtuh. Jalan kita nak pergi tak boleh lalu. Kerja-kerja pembersihan tak tahulah selesainya bila. Lalas kata driver kita ikut jalan Danau Toba. Macam mana pula tu? Daripada Parapat kita ambil ferry masuk ke Pulau Samosir. Kemudian daripada Pulau Samosir kita ikut ke utara Pulau Samosir, kita keluar kot Pangururan nama tempat tu, akhirnya keluar terus ke Barus. Niatnya tak ada dalam plan, tak adalah kata nak pergi melawat Danau Toba ke apa kan, tapi terpaksa lalu juga masuk. Akhirnya sampailah ke Barus dah petang maghrib. Jadi ziarahnya esok pagi. Di situ ada apa Barus ni ikut dalam sejarahnya adalah titik permulaan Islam datang ke Nusantara di Barus. Islam mula-mula datang zaman Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus seorang sahabat namanya Ka'ab bin apa saya lupa datang berdakwah ke sini. Mengapa Barus? Kerana pada zaman dahulu Barus ini merupakan salah satu bandar utama, bandar pelabuhan, bandar perdagangan yang sangat dikenali oleh pedagang-pedagang sama ada daripada timur ataupun daripada barat. Apa istimewanya Barus? Terkenal dengan pengeluaran kapur Barus. Bab tu namanya Barus. Kapur Barus situ asalnya. Dan ikut sejarahnya pelabuhan Barus itu ada perdagangan dia di Barus itu diawali bermula sebelum Masihi. Kata setengah 7,000 tahun sebelum Masihi, setengah pula 5,000 tahun sebelum Masihi. Sebelum kelahiran Nabi Isa, orang panggil sebelum Masihi. Dan ekspor Barus dan berbagai-bagai komoditi itu sangat banyak di situ. Apa buat Barus ni kan, kita tahu kan bila orang meninggal kan, bila kita nak kapan kita buh apa? Tebuh kapur Barus kan. Tak, kita hancurkan, kita pun letakkan pada kain kapan. Apa faedah kapur Barus tu? Banyak. Kalau kita tengok setengah-setengah minyak angin pun dia ada bubuh kampur kan. Barus itu. Dan kalau pada kita kata pada menyelenggara jenazah diletak pada kain kafan. Manfaat dia melambatkan proses pereputan mayat. Walaupun kita tahu, kita maklum mayat ni lama-lama dia reput, tapi bila bubuh Barus tu dia melambatkan proses pereputan. Sebab tu Barus ni banyak diguna oleh maharaja Mesir ketika tu, Firaun. Firaun kan dia ada beberapa kan. Jadi apa dia buat? Dia gunakan sebagai pengawet.
Pengawet, ya, waktu kita tengok sampai ke hari ni kita dapat saksikan mayat Fir'aun tu kan dapat dilihat dalam keadaan dia tidak mereput dan tetapi kecutlah. Tak, ya. Jadi memang betul penggunaan kapur barus ni tak, di samping tu lagi dengan ya kayu-kayu hutan. Seperti gaharu, seperti cendana dan ya banyak-banyak lagi. Jadi barus. Maka ya di situ ada beberapa makam sahabat ataupun setengah kata ya tabi'in. Antaranya Syekh Mahmud ya, apa ni Syekh Mahmud mengikut satu riwayat Syekh Mahmud bin Syekh Abdul Rahman bin Muaz bin Jabal. Bermakna Syekh Mahmud ni adalah keturunan Muaz bin Jabal ataupun cucu daripada sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Meninggalnya tahun 44 Hijrah, dimakamkan di makam Papan Tinggi. Tu saya pergi. Kerana situ ada satu monumen bersejarah yang dirasmikan oleh Presiden Jokowi. Dia tulis itu titik nol ni titik kosong, titik permulaan peradaban Islam Nusantara. Kerana Islam masuk ke Nusantara melalui Barus. Ikut kajian sejarah tidak ada satu pun tempat ya selain daripada Barus yang terawal Islam. Faham? Dia punya nesan tu tinggi tuan-tuan. 2 meter. Boleh buat kajian, tengok di situ tertulislah sipolan-sipolan ya namanya ya meninggalnya kan. Bermakna dia meninggal tahun 44 Hijrah. Tak boleh mungkin ya ketika 44 Hijrah. Bermakna kalau umur dia 44 tahun, dia lahir tahun hijrah pertama. Maka kalau tahun hijrah pertama dia lahir, maknanya dia bertemu dengan Rasulullah. Dia adalah sahabat. Nah, orang yang hidup sezaman serta beriman, maka mereka sezaman dengan Rasulullah dan beriman, maka tu digelarkan sahabat. Walaupun ada yang mengatakan tabi'in, ya tak apalah, tak ada masalah. Macam Uwais bin Al-Qarni lah kan. Macam Ka'bul Akhbar kan. Maka hidupnya sezaman dengan Nabi. Itu makam Papan Tinggi. Ya, pagi-pagi lagi kami dah panjat. Ya, tinggi pada Bukit Melati lagi. Ya, sampai krem kaki-kaki. Awak tak biasa mendaki. Muncullah ada ya anak tangga, orang panggil tangga 1000. Kerana 1000 anak tangga. Tapi setengah kata tak sampai 1000. Hampir 800. Masing-masing kira lah. Tak kira ya. Masing-masing punya kiraan. Ya ke tidak 1000 tak tahu. Tapi memang lengok. Memang lelah. Naik juga lah. Sebab apa nak menyaksikan sendiri. Yang kita baca, adakah yang kita baca dengan apa yang kita saksi itu muafakat. Sama ke tak? Kalau sama, alhamdulillah lah. Betul lah apa yang ditulis ataupun ya. Tu. Ya, itu di Papan Tinggi. Tinggi sungguh. Daripada bukit tu nampak keseluruhan ya Pekan Barus. Ya, Pekan Bandar. Dulunya pelabuhan besar. Sekarang ni terjadi pekan kecil. Sebab apa? Yalah. 1400 tahun. Kan ya masih kekal lagi ya orang di situ. Cuma dia tak jadi macam Medan ke apa dak lah ya. Kerana kawasan tu ditinggalkan. Tak. Maka awal-awal raja yang merintah Barus tu bukan Islam. Tak, sebab tu ketika Syekh Mahmud tu datang ke Barus, dia datang berdakwah menyampaikan Islam, maka raja tak suka. Tak, raja tak suka, akhirnya raja pun mengusirkan dia, halau adalah. Ni tempat betul, ni kerajaan negeri betul tak dibenarkan. Nah, akhirnya Syekh Mahmud berundur sementara ke Singkil. Singkil ni apa pula? Kalau kita baca sejarah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Al-Fansuri. Fansur dengan Singkil sama tempatnya. Situ di Singkil tu ada makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian beberapa lama berdakwah di situ, diterima dakwahnya, banyaklah yang masuk Islam. Akhirnya raja pun tertarik kembali, panggil balik datang ke Barus. Raja nak Islam. Raja suruh dia berdakwah, dia menyebarkan Islam kawasan Barus.
Ya, tu Syekh Mahmud. Ada satu lagi Syekh Rukunuddin, ya, meninggal tahun 48 Hijrah. 4 tahun selepas Syekh Mahmud. Dan juga beberapa ulama-ulama yang ada di pemakaman Papan Tinggi, Mahligai, kemudian ada beberapa lebih kurang 5 ataupun 6 tempat. Itu yang akhirnya saya berziarah lah ke situ, ke makam sahabat. Yang mana antara makam yang tertua yang Islam lah. Makam yang tertua yang Islam yang didapat di Kepulauan Nusantara. Nusantara ni mana alam Melayu. Itu yang pertama, itu yang terawal. Tak? Okey. Itu dia. Jadi sahabat. Mana kalau sahabat dah memang kemuliaan, ketinggian darjat di sisi Allah Taala lah. Tak ya? Baik, okey. Jadi balik kita pada cerita Abu Umamah Al-Bahili tadi. Aku ingat kamu sedih tu sebab luput takbiratul ihram. Maka kata dia, kalau hak tu lebihlah saya sedihnya kalau luput. Menunjukkan apa? Kasihnya mereka, sukanya mereka kerana kelebihan fadilat takbiratul ihram bersama dengan Rasulullah sendiri. Kalau kita bersama dengan imam lah mana jangan tinggalkan. Seboleh mungkin datang awal, seboleh mungkin standby siap sedia ketika imam nak takbir. Baik, kata pengarang Al-Minhaj kitab fiqh. Fadilat takbiratul ihram itu hanya dapat dicapai dengan mengangkat takbiratul ihram sebaik sahaja imam selesai bertakbir. Fadilat tu dapat ketika imam selesai takbir, kita pun terus takbir. Dapatlah kita fadilat takbiratul ihram beserta imam. Ni mana beserta takbiratul ihram beserta imam. Walaupun sah juga lepas tu pun kemudian lewat pun sah, tapi yang afdalnya. Okey. Mengikut kitab Syarah Majmu' Syarah Muhadzab, fadilat ini boleh didapati apabila seseorang itu bertakbir tanpa diganggu was-was yang zahir. Takbir tak jadi, takbir pula tak jadi lagi. Ni was-was. Maka orang yang ada gangguan was-was ketika bertakbir, maka ia tidak mendapat fadilat takbiratul ihram itu. Tak dapatlah dia. Sepatutnya imam takbir, dia pun takbir. Tapi dia takbir tak jadi. Takbir pula. Tak jadi lagi. Ni was-was. Tetapi sebaliknya, ia boleh mendapat fadilat itu jika ia hanya diganggu oleh sedikit was-was sahaja. Sikit-sikit tak apa. Sikit-sikit tak apa. Tak. Dia yang teruk ni macam mana ni kan? Imam dah sampai baca Fatihah, tak selesai takbir lagi. Teruk. Lagi teruk imam nak rokok. Dah siap Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allahu akbar tu dapat. Tadi selama-lama ni tak dapat kan? Tak masuk-masuk. Itu yang spesial. Imam nak rokok lah kan? Baru dapat. Ini memang berat punya was-was kan? Sebab tu was-was ni satu benda, satu hal, satu perkara yang perlu kita atasi ataupun perlu kita kurangi. Jangan terlalu berat was-was. Dalam surah An-Nas ada waswasil khannas. Kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada was-was. Bahkan setengah ulama kata was-was tu nama syaitan yang membisikkan was-was dalam hati. Dia ganggu kita. Sebab tu was-was ni dimulai daripada taharah lagi. Kalau sekiranya taharah kita ada masalah, was-was dia akan membawa kepada berwuduk pula was-was. Tambah kalau dia berwuduk dekat kolah, tengok dia punya lencun tak lencun. Ini wujud paip. Tak apa lagi, tapi kalau kolah tengok habis basah baju. Dan pakai kain seher, ambil wuduk. Silat-silat terkejut masuk dalam kolah. Hilang was-was kan. Bahaya penyakit was-was ni kan.
Jadi bermula daripada wuduk. Lepas tu dah selesai wuduk, katalah selesai. Semayang pula. Was-was lagi datang. Tu. Ya, sebab tu ya. Bagaimana nak mengatasi masalah was-was ni? Ya, pertama ya, memanglah dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan pengenalan kan. Kita kena tahu apa yang dikatakan ya, rukun, syarat, ya, kaifiat, ya, kemudian apa yang dimaksudkan dengan was-was kan. Kena tahu ini namanya itu ni, namanya itu kan. Bila kita faham, bila kita tahu ya, bila kita ya gerti dalam hal-hal itu, maka itu sedikit sebanyak menolak akan was-was. Ya, dan ialah di samping kita kata ya, ilmu juga amalan. Amalan apa? Membaca surah-surah. Yang sunat dibaca supaya menghindarkan was-was. Al-Falaq, An-Nas dah tentu dah. Kan? Kemudian apa lagi? Bacalah. Ya, tu ya. Jadi maknanya kena latihan. Supaya memang ya, orang yang menyakit wah-wah ni ya. Ya, kadang-kadang ialah. Ya. Kadang-kadang dah tengah sembahyang berasa keluar je air kencing kat ujung kan. Keluar je. Macam mengalir je kan. Sudah. Macam mana nak buat? Ya, selalu ke jarang-jarang. Jadi tengok bagaimana menghadapi. Ya, dia dalam masalah tu kan memang ada ya, istilah dia panggil sil bauli kan. Sil baul, air kencing yang sentiasa keluar. Bukan dia memancuk gitu meleleh. Dia kadang tak setitik, kadang dia rasa sil baul. Padahal tadi dah dah ketuk ketampi 10 kali dah dah tekan hari-hari dah apa ini pula mendagu dah clear kan. Tiba-tiba bila nak ambil wuduk tu berasa pula dah tak sedap ya. Tu tak apa lagi masih berwuduk ni, tengah-tengah semayang ni berasa ngilu je kan. Ini ya, adakah perlu apa perlu dibuat kan. Ya, nak menghadapi masalah ni lah ya. Kalau ikut fiqhnya kita tahafuz lah dulu. Tahafuz ni mana apa, kita basuh bersih-bersih dan ya sekira-kira zon dah tak ada dah, kemudian kita cawat. Kita cawat cawat tu pakai apa ya, kalau orang dulu dengan kain dan ni pakai pampers dewasa lah kita kan. Ya, pampers dewasa. Baik ya, jadi bila tu terus saja kita berwuduk dan teruslah kita semayang. Andai kata keluar ketika semayang, walaupun nyata keluarnya, maka dikira sah semayang. Ya, syarat kita tahafuz, kita pelihara. Ya, kita bercawat berapalah. Ya, dia nak keluar pun keluar lagi lah. Itu kalau penyakit ya kan. Ya, tapi kita ni kadang keluar, kadang tak. Tu masalahnya. Takkan pakai pampers kan. Jadi tengoklah atas kapasiti masing-masing, teruk ke tak teruk penyakit silsil baul. Ada yang silsil damun. Silsil damun ni darah yang sentiasa keluar. Ni golib bagi perempuan lah. Istihadah namanya kan. Istihadah makna darah yang keluar lebih daripada sebanyak-banyak haid 15 hari. Hari ke-16 keluar lagi, 17 keluar lagi. Kan dia start permulaan haid, kemudian dia berhenti, lepas tu dia mari pula, kemudian sampai berterusan sampailah kepada 15 hari ya, berhenti datang berhenti ya, sampai 15 hari. Maka hari ke-16 istihadah lah. Bersuci lah kan. Dah bersuci apa semua kan, semayang. Tahafuz juga, pakailah pampers cawat dia kan. Tu perempuan lah golib kalau sil damun. Dan juga lelaki pun kadang-kadang ada juga apa dia, iaitulah buasir berdarah kan. Buasir berdarah. Biasa buasir tu kan dia terkeluar tu dubur tu kan keluar. Kadang-kadang boleh tolak masuk, kadang-kadang darah yang keluar. Jadi tahafuz juga lah. Tu ya, ada silsil bauli kencing, ada silsil dami darah, dan ada pula silsil rihi ya, kentut taktus. Tu dia.
Muncul kentut saja. Kalau campur dengan cigit, memang lain. Kentut saja ni. Ada ke orang pesen kentut tak tus? Ada. Tak boleh tahan. Krut. Ya, jadi ya tu. Ya, jadi apa nak buat? Buatlah tahfuz lah. Bersihkan apa semua. Kemudian kentut dia tak ada perlu pakai apa kan. Tak. Cuma tempat aircon ni kalau kentut tu ada bau. Duduklah tepi tingkat. Tepi. Duduk depan-depan belakang imam pula tu. Tak, tiba-tiba tayar rokok pula tu dia lepaskan. Tu sudah. Yalah, kena ambil kira belaka kan. Ya, orang normal tak ada masalah. Orang normal nak pergi ke mana, nak buat apa, okey. Tapi orang yang berpenyakit, bermasalah. Tak, ya, kalau yang pakai kantung kencing dengan kantung berak tu macam mana pula? Dia kan kena bawa kan, kantung tu kan. Pastikanlah ya dia punya ya dia punya apa tu? Dekat tu tidak ada keluar. Kalau dia terus masuk ke kantung tu, beg tu tak apa, tak ada masalah. Tak, ya. Jangan dia terkeluar, dia terbuka dia punya apa tu, konektor tu ke ya, terbuka maka meleleh kat situ. Tu najis lah ya. Tak, ya. Jadi tu orang yang ada penyakit sahibud darurah. Bila nak semayang, bila tambah kalau berjemaah pula kan. Kalau di rumah, iyalah senang lah kan. Tapi kalau datang masjid, datang surau, datang Jumaat kan masa ni lama, nunggu lagi kan, khutbah lagi apa semua kan. Jadi lama masa tu. Jadi perkara-perkara tu dia akan keluar ataupun dia akan datang ya bila masa tu lama. Tak? Jadi macam mana nak buat? Ya, ikut pengetahuan ilmu kita buatlah sebagaimana yang disuruh itu. Okey. Itu dia. Baik. Kemudian seterusnya yang ke-12, menyebut takbiratul ihram tanpa mad. Ni yang afdalnya lah, tanpa mad. Allahu akbar kan, tak ada mad kan? Tak ada. Kalau ada mad Allah, itu kan mad kan panjang. Mad ni mana kan panjang kan? Mad asli, mad iwad, mad arid li sukun kan. Mad ni mana panjang ya. Jadi kita memanjangkan lafzul jalalah Allah tu. Allah ya. Ya. Melainkan kalau orang yang ialah tak boleh. Dia mesti dia lambat sikit nak masuk dia punya apa tu niat tu. Tu okey. Maka boleh. Disunatkan bagi imam dan bagi makmum mengucap takbiratul ihram tanpa mad. Ya, ini memanjangkan bacaan sunatnya. Walib kalau kita tengok imam-imam yang pro lah, kita katakan pro, imam Masjidil Haram ke, imam-imam masjid negara ke ya, dah Allahu Akbar kan, ya, dah. Tapi ialah kadang-kadang imam-imam kampung atau imam-imam tolak kan, imam tak ada tolak, tu yang jadi problem kan. Dah bila tolak tu dah gabra kan. Takbir pun panjang jadi kan. Tu. Sebab tu kita kena standby, kena bersedia dengan ilmu. Orang tolak ke, orang tarik ke, insya-Allah boleh tak. Ya, orang tolak ya ke depan, orang tarik ya ke belakang. Apalah narik pula, kawan nak jadikan makmum, jadikan kawan dalam saf kan, dia tariklah yang depan ke belakang kan. Ya, tu ilmu kena ada. Cara menariknya bila waktu nak tarik kan. Ya, kalau saya kata ya, tolak ke depan ialah sebelum takbir, cari-cari share. Ataupun imamnya batal kan, jadi ya di belakang imam ada 2-3 orang kan, siapa nak pergi, siapa nak ke depan kan. Ya, dia tak semesti awak Bilal, awak mesti tak. Ya, siapa-siapa saja ya yang berkemampuan. Tak, ya, yang berkemampuan ya, yang boleh mengambil alih tugas imam, dia maju ke hadapan. Tak. Jadi yang belakang-belakang tu mana kena standby ilmu pengetahuan tu. Tak, sebab kalau berlaku satu-satu mana kita ya mudahlah, tidaklah menyebabkan semayang tu jadi batal keseluruhannya. Kita boleh menyelamatkan lagi semayang tersebut. Kalau awal-awal rakaat pertama tak apa lagi, kena last rakaat tiba-tiba batal kan. Naya kalau habis semua nak ulang balik ya dah mana selamatkan semayang tu daripada batal.
Tak, okey. Jadi orang ganti tu ya, mana dia mestilah dia mengetahui, dia tahu kaifiat cara mengganti ya. Tak, macam mana nak naik ke hadapan dan umpamanya lah ya. Tu mungkin adalah di belakang kitab di belakang nanti ya, ada disebut nanti. Tak ada sebut ya. Okey. Jadi maknanya menyebut takbiratul ihram tu sebaik-baiknya tanpa mat, tetapi kalau kita dapat dengan mat juga maka tak mengapa ya. Baik, seterusnya yang ke-13 iaitulah peraturan menyebut takbiratul ihram bagi imam dan bagi makmum. Peraturannya macam mana, kaifiatnya macam mana? Iaitulah bagi imam hendaklah ia mengucapkan takbiratul ihram itu dengan suara yang lantang, suara yang kuat. Tambah pula ada mikrofon. Imam seorang ni kan pakai mikrofon. Jadi bila tak pakai, lain-lain tak pakai. Jadi sudah semestinya lah suara dia akan jadi lebih lantang, lebih kuat lagi. Bukan setakat dalam, luar pun boleh dengar. Mana kalau orang baru sampai kan, baru nak itu motor Allah, tu dah dengar dah. Imam dah takbir dah tu kan. Itu faedahnya manfaat. Maknanya iklam, beritahu orang. Dan juga beritahu perpindahan rukun ke rukun tu kan. Ada ni senang. Tapi kalau sikit tak ada ni ataupun current off ataupun mic-nya rosak, terpaksalah imam kena nyaringkan, kuatkan suara. Ya, jadi imam tu memang kena kuat suara. Tambah kalau dah ada mikrofon yang bila cakap slow pun jadi kuat. Ya, itu yang afdal. Ya, dengan suara. Sedangkan bagi makmum pula, hendaklah ia mengucapkan takbiratul ihram dan juga takbir yang lain, takbir intiqalat dengan suara yang perlahan. Suaranya slow, jangan kuat sama kuat dengan imam ataupun lebih kuat berimam. Jangan ya, makna makruh ya, makna slow. Sebab yang jadi imam tu dia, kita bukan. Lain kalau kita jadi imam kuat, tapi kalau orang lain kita slow, kita jangan kuat ya, perlahan. Kecuali ia menjadi muballigh. Apa dia muballigh ya, iaitu orang yang di belakang imam, tak kiralah belakang betul ataupun hujung ataupun belakang sana, yang berniat jadi muballigh. Muballigh ni apa? Iaitu orang yang menyampaikan seruan ataupun yang mengucapkan takbir secara jahar, menunjukkan perpindahan rukun ke rukun. Kan di Mekah biasa muballigh kan, di sini tempat kita jarang. Sebab apa? Cukup dah memada dah dengan mic ni, orang semua dengar. Tapi dekat Mekah tu walaupun ada mic, tetap juga ada muballigh. Memang dah jadi kelaziman sejak dulu lagi. Jadi ya, tugas muballigh ni ya, iaitu ya, dia bertugasnya ketika takbir, lepas takbir sampai salam. Yang bang azan orang lain kan. Ni muballigh ya, bila imam Allahu akbar kan, dia pun Allahu akbar. Ya, memang muballigh ni dia kena, suara pun kena kuat lah. Kadang kuat dia daripada imam lagi kan, nyaring dia daripada imam. Betul, memang namanya muballigh ya, muballigh mana pula muballigh ni, atau orang yang mengkeraskan suara ya, ketika imam bertakbir, dia ikut segala perbuatan, segala ucapan Allahu akbar kan. Ya, jadi biasa di Mekah, Mekah Madinah, masjid besar kan. Jadi ialah faedah dan manfaatnya tu ya. Jadi dia sahaja yang boleh meninggikan ataupun menyaringkan suara. Kita makmum tak boleh. Tak boleh tinggi suara daripada imam kan. Maka hendaklah ya, muballigh, maka hendaklah ia mengucapkan takbir itu dengan suara yang lantang. Semualah daripada takbir, rokok, iktidal, sujud, duduk antara bangkit berdiri sampailah kepada terakhir salam. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi kan. Ya, tak apa. Dia memang boleh kuat suara.
Ya, namanya muballigh. Tapi seorang saja, jangan pula 2, 3, 4 orang. Allah, Allah, sana pun berbunyi. Mana satu ni? Seorang sudahlah. Melainkan apa? Melainkan jemaahnya banyak sana kan. Ya banyak sana ya. Ramai penuh. Umpama di stadium ke apa kan. Tu perlu lebih. Kan? Jadi boleh. Ya tapi niat jadi mubalik lah. Mana setiap sebutan tu zikrullah kan. Ya. Jadi ada 4-5 orang sebab stadium besar. Dah. Yang ni kat masjid ni biasanya ya imam ada mic, mubaligh pun ada mic juga. Ya, sebab tu kita dengar suara dia kan, nyaring kan. Ya, dah. Dia maknanya dua-dua ada mic. Ya, tapi kalau macam Padang, imam seorang ada mic. Ya, mubaligh tak ada mic, boleh. Sana satu, sana ujung satu, belakang pula ya. Supaya makmum ketahui pergerakan perpindahan imam daripada rukun ke rukun. Tak, tu penting ya, mubaligh tu. Kan ada semua peraturan ni kan. Tak. Jadi mana yang lain, makmum lain, tak payahlah kuat-kuat dah. Ikut aja. Ya, yang boleh kuat ni iaitu mubaligh sahaja. Sebab tu dia tak hadkan berapa orang kan. Siapa nak jadi mubaligh, ya silakan. Tapi dengan niat ya. Kemudian yang ke-14, tidak sah bertakbiratul ihram serentak dengan imam ya. Lagi akan datang kita sambung. Yang ke-14. Jadi kalau kita takbir sekali dengan imam takbiratul ihram, jawabnya tidak sah. Ya, kemudian kalau takbir intiqalat pula sama dengan imam, jawabnya makruh. Ya. Tak boleh. Makruh. Dia tak boleh. Bab imam makmum mesti kedian daripada imam. Jangan mendahului ataupun menyaingi, mengiringi. Jangan. Biar dia selesai. Selesai tu mana kalau takbir, bar lah sampai bar. Allahu Akbar. Baru kita Allahu Akbar. Tak. Ya. Tu baru selesai. Okey, insya-Allah lagi akan datang kita sambung tidak sah bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin وعلمنا علم الأقدمين وفهمنا فهم السابقين ورزقنا رزق الطالبين اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم